Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini, cikgu akan kongsi sambungan video bab 7, usaha ke arah kemerdekaan. Cikgu fokuskan pada tajuk video kali ini ialah berkaitan dengan 7.4 Sistem Pendidikan Kebangsaan. Kedua, 7.5 Penubuhan Parti Politik. Cikgu mengharapkan pelajar terus setia dengan perkongsian pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah: pertama, pelajar dapat menyatakan perkembangan sistem pendidikan di negara kita. Kedua, pelajar dapat menjelaskan sistem pendidikan kebangsaan. Ketiga, pelajar dapat menerangkan usaha gerakan tertentu yang membawa kepada kerjasama kaum untuk mencapai kemerdekaan. Tajuk yang pertama ialah perkembangan sistem pendidikan kebangsaan. Mengikut garis masa, sistem pendidikan kebangsaan terdiri daripada 5. Pertama, Laporan Banks 1951. Kedua, Laporan Feng Wu 1951. Ketiga, Ordinan Pelajaran 1952. Seterusnya, Laporan Woodhead 1955 dan diikuti oleh Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Kita lihat satu persatu. Pertama, Laporan Bank 1951. Laporan Banks dipengerusi oleh L.J. Banks menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membina satu rukun bangsa penduduk yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal yang kekal. Kandungannya terdiri daripada sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Kandungan kedua, sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Seterusnya, Laporan Feng Wu 1951. Diterbitkan berikutan daripada bantahan masyarakat Cina terhadap Laporan Banks. Hasil daripada kajian mendapati dan mencadangkan penambahbaikan untuk menjadikan sekolah Cina sebagai institusi yang memberi faedah kepada penduduk tanah Melayu. Kandungannya ialah sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan. Kedua, pendidikan sekolah Cina haruslah berorientasikan tanah Melayu. Manakala Ordinan Pelajaran 1952 meneliti Laporan Banks dan Laporan Feng Wu. Ordinan ini bertujuan membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Antara perkara yang terkandung dalam ordinan pelajaran ialah: tanah Melayu mempunyai 2 jenis sekolah rendah, iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah
sekiranya terdapat 15 orang murid dalam kumpulan yang sama. Manakala sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Diikuti pula oleh laporan Woodhead di Sarawak dan Sabah pada tahun 1955. Dipengerusikan oleh E.W. Woodhead, Ketua Pegawai Pelajaran dari Britain yang meninjau perkembangan pendidikan di Sarawak dan Sabah. Terdapat 3 cadangan. Cadangan yang pertama ialah memperkasakan pendidikan peringkat rendah dan menengah. Kedua, menitik beratkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Ketiga, mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. Laporan Woodhead telah menghasilkan pendidikan kebangsaan di Sarawak dan Sabah. Berdasarkan laporan Woodhead, terdapat cadangan pembentukan sistem pendidikan di Sarawak yang bermatlamat untuk membentuk perasaan kekitaan dan tak setia kepada negeri Sarawak yang berbilang kaum. Antara cadangannya, yang pertama, bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, menyeragamkan sukatan pelajaran dan peperiksaan. Ketiga, memperkenalkan buku teks yang berlatar belakangkan unsur tempatan. Dan yang terakhir, memastikan pendidikan sivik diajar secara formal di sekolah. Manakala pendidikan kebangsaan di Sabah telah dibuat pindaan pada tahun 1955 hasil daripada laporan Woodhead. Antara pindaan yang telah disenaraikan, yang pertama, mempertingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina. Kedua, memastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris. Ketiga, menetapkan peperiksaan di sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Hasilnya, Ordinans Pelajaran Koloni 1956 diperkenalkan untuk meneruskan rancangan Woodhead bagi melahirkan perasaan kebersamaan dalam kalangan kaum di negeri Sabah. Terakhir ialah Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Jawatan Kuasa Pelajaran yang dipengerusikan oleh Datuk Abdul Razak Husin selaku Menteri Pelajaran telah ditubuhkan untuk mengkaji semula sistem pendidikan yang sedia ada. Ianya berteraskan pembentukan sistem pendidikan kebangsaan melalui sistem persekolahan yang sama bagi semua bangsa. Kedua, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Ketiga, mencadangkan sekolah umum, itu peringkat rendah, menggunakan bahasa Melayu. Seterusnya, cadangannya ialah sekolah jenis umum peringkat rendah menggunakan sama ada bahasa Inggeris, Cina atau Tamil. Kedua, bahasa Melayu dan Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah. Ketiga, sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, manakala bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran.
Kita pergi kepada tajuk yang kedua. 7.5. Penubuhan parti politik. Terdapat 14 penubuhan parti politik yang terdapat selepas Perang Dunia Kedua. Antaranya ialah Parti Kebangsaan Melayu Malaya pada tahun 1945, pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ishaq Haji Muhammad dan Ahmad Bustaman. Diikuti pula oleh Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak yang menentang penyerahan Sarawak kepada British. Ketiga, Angkatan Pemuda Insaf atau dikenali sebagai API, pimpinan Ahmad Bustaman, telah menggunakan slogan Merdeka Demi Darah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Yang keempat, Pergerakan Pemuda Melayu PPM diwujudkan pada tahun 1946. Pimpinan Muhammad Sirat Yaman, Awar Rabli, Rosli Dobi dan Mursyidi Siddiq yang menentang penjajahan British dan menuntut kemerdekaan negeri Sarawak. Seterusnya, United Malay National Organisation ataupun UMNO 1946, pimpinan Datuk Onn Jaafar Tengku Abdul Rahman yang menentang Malayan Unit dan bekerjasama dengan kaum lain untuk mencapai kemerdekaan. Diikuti pula oleh Parti Kebangsaan Melayu Labuan, pimpinan Tunku Nordin dan Zakaria Gan yang menuntut agar Sabah diberi kemerdekaan dari pentadbiran British. Seterusnya, Malayan India Congress MIC, pimpinan John TV yang menjaga kepentingan orang India di tanah Melayu. Barisan Pemuda ataupun dikenali sebagai BARIP juga menyatakan anak negeri haruslah bekerjasama untuk memperbaiki keadaan politik dan ekonomi semasa pentadbiran British. Barisan Pemuda Sarawak BPS ditubuhkan pada tahun 1947 oleh Abang Muhammad Kasim Taha dan Ahmad Zaidi yang menjaga kepentingan penduduk Bumi Putera ke arah menentang penyerahan Sarawak kepada British. Seterusnya diikuti pula oleh Malayan Chinese Association MCA pada tahun 1946, pimpinan Tan Cheng Lock, Yong Shok Lin dan SS Lee yang menjaga dan memelihara kepentingan kaum Cina di tanah Melayu. Diikuti pula oleh Independence of Malayan Party ataupun IMP, pimpinan Dato' Onn Jaafar Tan Cheng Lock yang ingin menyatukan rakyat pelbagai kaum di tanah Melayu dan bekerjasama untuk mencapai kemerdekaan. Seterusnya, Parti Islam Setanah Melayu ataupun dikenali sebagai PAS telah ditubuhkan pada tahun 1951 oleh Haji Ahmad Fuad Hassan dan Dr. Burhanuddin Al-Helmi yang memperjuangkan penyatuan pentadbiran Islam di negeri Melayu. Seterusnya, People Progressive Party PPP pula telah memperjuangkan hak yang sama untuk semua kaum. Dan yang terakhir ialah Parti Negara, pimpinan Dato' Ong, Dato' Hamzah Abdullah, Hia Jo Singh
EEC Turai Singgam dan Piramani adalah pertubuhan yang menuntut kemerdekaan dengan kerjasama semua kaum. Itulah antara beberapa contoh pertubuhan parti politik selepas Perang Dunia Kedua. Tajuk seterusnya ialah berkaitan dengan kerjasama politik ke arah kemerdekaan. Terdapat 4 kerjasama politik ke arah kemerdekaan yang dimulakan dengan Pakatan Putera AMCGA, pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Tan Cheng Lock, untuk memupuk kerjasama politik antara kaum serta melahirkan manifesto Perlembagaan Rakyat. Antara manifesto mencadangkan pemerintahan sendiri, pembentukan Dewan Perundangan dan penerimaan satu kewarganegaraan. Kedua, Persidangan Kebangsaan diketuai oleh Datuk Panglima Bukit Gantang dan Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz. Langkahnya untuk gabungan Parti Politik Kebangsaan Tanah Melayu iaitu IMP, MIC dan Persatuan Silonis Malaya dan Persatuan Eurasian Malaya untuk menuntut diadakan pilihan raya persekutuan. Kerjasama yang ketiga ialah mengadakan Konvensyen Kebangsaan yang dianjurkan oleh UMNO, pimpinan Tuanku Abdul Rahman, dan MCA, pimpinan Tan Cheng Lock. Konvensyen ini membincangkan usaha ke arah kemerdekaan dan dia dihadiri oleh PAS, Persetiaan Melayu Kelantan dan Persatuan Melayu Semenanjung. Konvensyen ini berjaya mendesak British mengadakan pilihan raya persekutuan. Usaha yang terakhir ialah pembentukan Parti Perikatan. Pada bulan Oktober 1954, MIC menyertai UMNO dan MCA membentuk Parti Perikatan. Penyertaan MIC melengkapkan kerjasama 3 kaum terbesar di Tanah Melayu. Parti ini menggunakan logo kapal layar dan kesediaan mereka menempuh cabaran untuk mencapai kemerdekaan. Itulah 2 tajuk berkaitan dengan usaha ke arah kemerdekaan. Sebagai rumusannya, Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 merupakan asas kepada pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Melalui sistem tersebut, sukatan pelajaran dan peperiksaan yang seragam serta menggunakan bahasa pengantar yang sama menjadi langkah penting untuk memupuk semangat perpaduan, nilai kewarganegaraan, identiti sepunya dan kesetiaan kepada negara dalam kalangan generasi muda. Seterusnya, manakala kerjasama politik merupakan hasrat untuk menuju ke arah kemerdekaan negara. Sebagai pengakhirannya, cikgu menyediakan soalan penilaian kepada pelajar-pelajar untuk membuat latihan bagi memahami keseluruhan tajuk 7.4 dan 7.5. Sebelum berundur, cikgu mengucapkan sekian terima kasih kepada semua pelajar yang menonton video perkongsian cikgu Ida pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan sekian terima kasih.